Dia lagi hidup. Terus saja Momo menembak. Window Lecture digunakan. Dan Momo dah. Pasukan Toda akan berjaya untuk menutup game ini 2-2. Hai, saya Fomes. Hello guys, saya Moon. Hai guys, saya Momo. Hello, nama saya Moy. Hai, saya Ciku guys. Saya Ajik. Saya Ajim. Kita orang happy lah sebab kemenangan pertama kita orang dekat MPLN setelah kalah 2 kali berturut-turut dengan RSG dengan Red. And happy lah and bangga lah. Dapat first, and kita orang akan keep momentum ni lah. Of course, kita sama-sama kita rasa happy disebabkan condition player waktu tu still belum 100% okay lagi, boleh dikatakan macam tu. But kita sama-sama dapat hadapi dengan baik lah. Dengan kita orang dapat bawa balik 2-0 kemenangan. Perasaan saya menang lawan Gitfan rasa puas hati lah dengan prestasi semua orang. Sebab kita orang saya rasa kita orang semua dah buat yang terbaik game tu. Dan rezeki berpihak kepada kita orang lah minggu lepas. Alhamdulillah, minggu lepas kita orang dah menang menentang Gitfam 2-0 dan kita orang dah dapat mengumpul 3 poin. Dan minggu depan kita akan lawan Caracat dan juga Red. Dan insyaAllah kita akan cuba yang terbaik lah untuk dapatkan kumpul lagi poin. Rasa lepas lawan Gitfam tu rasa cukup lah. Tak kalah kan. Kalau tak habis lah. Kita teruk kan. Rasa tu lah, lega lah. Menang lawan Gitfam 2-0. Even game tu Momo yang carry. Tapi ya, still menang kan. Rasa happy lah sebab sebelum ni diorang sakit. So bila dah sihat sikit ni macam dah boleh satu bilik. So tak ada kacau communication lah. Sebab salah satu sebelum ni sebab communication kat Discord kan. Sebab kalau kita sakit, kita nak bercakap pun jadi malas. So bila kita dah sihat ni, kita cakap depan boleh gurau-gurau. Benda tu jadi macam rapat kan lah. So benda tu boleh jadi chemistry lah. Plannya sebab plan lawan Gitfam tu actually masa lepas week 1 tu ada bagi tahu budak-budak ni, okay, untuk minggu depan kita ada 2 mission je. Satu dapat C, kedua week 2 tu BC kita jangan kalah lah. Itu je. Red side saya bawa Yum sebab Moy dah main untuk C kan. So bawa Yum and then kita try buat apa yang Gitfam pernah buat, which is bawa Fanny Roma. Sebab Yum ni dia bukanlah tank punya player. Dia actually dulu core macam Ciku. Tapi dia tukar role tu disebabkan dia marah pada teammate dia, tak boleh jaga dia. Lawak juga Yum punya ni. So that's why dia di tank. Dia qualify untuk SEA Games tau, bukan qualify untuk benda yang remeh lah. Rasa seronok lah sebab dapat pergi luar negara lagi sekali kan. Itu kali kedua lah bagi saya. Saya dah ni survey tempat-tempat urut. Jangan masukkan. Happy sangat sebab achievement dalam 3 tahun ni akhirnya lengkap lah. Dulu kan time saya masuk Todak, sebelum tu patutnya SEA Game, tapi gaduh dengan squad sebelum tu. So masuk Todak tak lepas SEA Game. Sebenarnya macam ni, time saya masuk Todak tu, saya kadangkan Todak dulu kat SEA Game qualifier. Saya kadangkan Todak, betul saya masuk Todak. So macam rasa rugi lah kat situ, tak masuk SEA Game kan. Tak apalah, tahun depan ada lagi. So kiranya dapat SEA Game tahun ni rasa bangga. Untuk jadi seorang offlaner yang bagus dari perspektif saya, first kali kena belajar laning manipulation. So saya bagi contoh like macam bila kita nak clear minion tu, and bila kita tak payah clear minion tu, like kalau enemy dah clear awal minion tu, so kita clear minion 2 je kat depan, and yang kereta kebal kat belakang tu kita tinggal, kita hold, jangan bagi kena attack tower, kita tunggu sampailah minion kita datang untuk bagi minion enemy tu jauh dengan dia punya turret. So kalau enemy nak clear minion, dia terpaksa datang dekat dengan kita, time tu juga kita boleh bagi damage dekat dia. And second, untuk turtle, first turtle kena tengok timing turtle. 15 saat sebelum turtle keluar, kita dah nak kena standby dah, nak kena buat decision lah, nak pergi buat apa, nak pergi clear lane ke, nak pergi kacau orang ke. Yang pasti jangan nyawa tak boleh low lah, sebab kalau nyawa low orang akan tengok dia ni low, boleh kill lah dia ni lah, orang jadi nak bunuh kita macam tu. Dia tengok pada situasi lah selalunya. Sebab selalunya dia tengok kepada jenis hero yang kita pakai. Dia tak semestinya semua hero dia boleh agresif, tak semua hero dia boleh poking. Sebab ada masa ada hero, contoh saya ambil Kadita kan sekarang ramai orang pakai. Kadita ni dia boleh agresif, dia boleh poking, tapi untuk kill dia perlu level 4. So nak tak nak kita nak kena dapatkan level 4, tapi dalam masa yang sama kita boleh poking juga. So dia tengok kepada hero dan situasi. Contoh lagi satu pasal turtle. Yes, boleh kalau nak pergi
tolong jungler dapatkan turtle, tolong kawal kawasan turtle tu boleh, tak ada masalah. Cuma the problem is position. Kau perlu tahu hero yang kau pakai ni position dia duduk depan, kiri, kanan ataupun dalam bush. Supaya bila enemy datang tu, jungler kita tak perlu takut untuk dia dapatkan turtle tu. So yeah, it's objective thing lah kebanyakannya sebagai mid laner ni. Dia lebih ke arah bantu tip, dia general. Sebab mid laner ni dia boleh tolong tank, jungler, gold lane, XP, tak kisah. Dia free roam. So dia tengok kepada situasi dan keadaan lah. Salah satu tips untuk jadi goal laner yang bagus ialah kena ada map awareness yang tinggi. Sebab kita nak kena tengok enemy yang nak gang kita. So kita kena ada map awareness lah. Kena selalu tengok minimap tu daripada kena gang. Sebab kalau korang mati, korang akan rugi lah. Sebab tak dapat farm main. Sebab bawah 5 minit minion tu extra goal. So elakkan mati dalam masa 5 minit tu. Kena away dekat minimap daripada kena gang. Just elakkan. Okay, one tips untuk kalau yang main jenis support healer, korang tak perlu duduk depan. Korang perlu duduk di antara EXP kat depan, and then roam, and then yang lagi tiga sama ada jungler, gold lane dengan mage. So korang kena sentiasa ada bawa dia ke war dengan EXP tu. Jangan pergi ke belakang diorang. Korang kena ke depan. Mana if korang follow up EXP tu, make sure korang punya backline boleh dapat free hit and tak kena kacau. Selagi korang boleh cover, korang cover. And lagi satu, jangan takut nak open map. Sekarang healer pun ada macam such as Rafa and Maida. Dia boleh check bush tanpa masuk dalam bush tu. Matilda. Sorry. Kita mau panggil Matilda je. Decision making yang betul. Kalau masa nak turtle atau lot, better war dulu sebelum kita fokus ke lot atau turtle. Sebab tak pasti dapat lagi keadaan. Sebab retry ni bagi saya 50-50. Sama ada luck tak pun calculated lah. Jangan panik lah. Dengar cakap tank korang lah. Kalau tank korang kata boleh kill lah. Sebab tu saya kata jangan panik. Sebab macam contoh lah, tank korang kata boleh kill, tapi korang macam boleh ke ni? Ragu-ragu lah sebenarnya, macam ragu-ragu. Boleh ke ni? Boleh ke? Betul ke tak betul tank aku ni? Macam dia tak ada kepercayaan tu lah. Bergantung pada tim. Ada setengah tim jungler yang shot call, ada setengah tim yang tank, ada setengah tim yang support tu yang shot call. So tengok siapa yang shot call tu lah. Tak, saya. Diorang percaya je. Sebab dia tahu boleh kill. Sebab damage tu saya yang bagi. So diorang percaya yang boleh kill. Nak start jadi coach ni, like dia kena ada ilmu tentang Mobile Legends ni, tapi merangkumi semua. Contoh saya bagi, dia bukannya tahu hero ni boleh buat apa, dia juga kena tahu item apa yang sesuai dengan hero ni. Cloud, kalau kita buat Windtalker dia ada damage tak? Dia tak ada kan? Ini contoh yang paling basic, simple lah. So nak tak nak dia kena ada Demon Hunter Sword, dia kena ada Warna Ungu tu. Lepas tu baru core item dia jadi. And then after that baru kita boleh buat. Tapi kalau kita buat first item tu Windtalker, apa jadi? Itu kalau mengikut buku lah. In-game je situation dia tak boleh ikut buku. Contoh, kita lawan dengan Lunox yang World Burst, pakai Brody. Takkanlah first item kita nak buat BOD ataupun Malefic Roar. Mesti kita nak buat defend dulu kan. Like Gross Gold ke Antena ke untuk block damage kan. Itu contoh lah. Nak tak nak, kalau player tak boleh tahu, kita lah kena tahu macam, asal tak buat benda ni. Before this, Ciku yang buat benda tu. And then sekarang ni, saya tengah, bukanlah nak menggantikan Ciku. Like, kadang-kadang if Ciku lupa, saya boleh bagi tahu. Drafting tu, bukannya saya fikir seorang tau. Macam, kelima-lima tu ada bagi idea. And then kita fikir yang mana yang terbaik untuk draft benda tu. Bukannya drafting tu berdasarkan pada saya. Bukan 100% saya lah. Semua orang akan bagi tu. So, kita tengok yang mana baik. Okay, kita go yang ni. Guide and otak ke-6, like contoh lah. Kalau anda ingat game last lawan RSG tu, first ban Esmer, second ban Naga, third ban Glue, 4 dengan 5 tak ingat ESP juga. Format dah macam aku nak main apa ni? Kita kan tak main. So macam otak ni boleh fikir banyak lagi. Itu obvious dia macam datang obvious kan diorang kan banyak hero death. So pun lah kenapa aku tak ingat hero ni dia macam tu tau. Dia bukan macam 100% untuk saya, tapi otak ke-6 ni datang tolong diorang. So diorang hero ni cantik lah, hero ni boleh combo macam ni. Itu lah. Coach atau analisis ni, dia kat luar ni dia tak main. So tak ada pressure pun dekat dia punya otak ni. So dia boleh gunakan, bukanlah dia tak pernah gunakan otak dia ni ada kelebihan lagi, like untuk berfikir what player tak terfikirkan sampai ke situ daripada perspektif lain. Combo dengan apa cantik. Player pula ada beban yang besar, which is diorang nak kena main, diorang nak kena ada rotation, and diorang ada mental block kat situ. That's why lah terwujudnya coach analysis kat situ.
Benda yang positif ni lah yang kita nak terima kasih sangat-sangat lah, sebab korang dah berjaya buat Haji confident dekat MPL week 2 tu. Kita boleh tengok Haji yang dia main sangat confident lah, disebabkan korang semua bagi semangat dekat dia kan. Kita memang gamer tapi kita juga perlu support dari korang juga untuk main dengan bagus. Dia banyak diam, banyak senyap, and dia fokus, dia serabut, dan lepas dia baca komen, lepas dia tengok DM. Dia kan anak manja. Boleh nampak lah, even kita tak pernah tengok dia dengan mak dia borak, dia dengan ayah dia borak, tapi kita boleh tahu yang dia ni sebenarnya anak manja. So minggu ni dia gelak, dia buat lawak sendiri, tiba-tiba dia buat lawak, tiba-tiba dia gelak. So it's a good thing lah. Untuk video first tu memang nampak banyak feedback yang bagus. So kepada penyokong-penyokong Todak, terima kasih sebab bagi support moral, bagi nasihat, bagi motivation balik kepada Haji. And secara tak langsungnya dia akan bagi support moral and motivasi juga kepada tim Todak untuk bangkit balik dalam MPL and Sukan C.